Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nama saya Muhammad Saifuddin bin Salim, nombor matrik A182097. Insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan satu topik yang menarik berkenaan dengan ilmu usul fiqh, iaitu al-ijtihad. Al-ijtihad merupakan instrumen yang digunakan oleh para fuqaha untuk mengistinbat hukum syarak. Ia merupakan usaha yang dicurahkan oleh para fuqaha untuk memahami kandungan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, marilah kita mengenali dengan lebih lanjut berkenaan dengan al-ijtihad. Pertama sekali, ijtihad dari sudut bahasanya adalah satu masdar daripada perkataan ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang mana ia membawa maksud kesukaran dan usaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Manakala dari sudut istilah pula, berdasarkan takrif Baydawi, iaitu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, al-ijtihad bermaksud mengerahkan sepenuh tenaga untuk mendapatkan hukum syarak, yang mana sepenuh tenaga ini diletakkan dalam syarat mujtahid yang akan kita terangkan pada isi kandungan yang berikutnya. Seterusnya, dalil pensyariatan bagi al-ijtihad adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, iaitu orang yang tidak bersalah, kerana membela orang yang berkhianat. Jadi, berdasarkan ayat ini, memutuskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah berdasarkan pandangan Nabi Muhammad SAW yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pandangan ini memerlukan usaha untuk menentukan hukum. Jadi, ayat ini mengandungi perintah untuk mengeluarkan hukum berdasarkan pandangan Nabi SAW yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengandungi pensyariatan ijtihad daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih pula kepada rukun ijtihad. Terdapat 3 rukun ijtihad, iaitu yang pertama, al-mujtahid. Al-mujtahid merupakan individu yang mengerahkan sepenuh usaha dan tenaga untuk mendapatkan hukum syarak. Rukun yang kedua ialah al-mujtahad fih, yang mana ia adalah isu yang perlu kepada hukum syarak. Sebagai contoh, isu yang berlaku pada pandemik yang lepas, yang mana hukum dan cara bersolat ketika pandemik COVID-19. Dan rukun yang ketiga iaitu ijtihad, yang mana ia adalah proses mujtahid dalam mengeluarkan hukum syarak. Seterusnya, kita beralih pula kepada ruang lingkup ijtihad, iaitu situasi yang memerlukan kepada ijtihad. Antara ruang lingkup ijtihad yang pertama ialah hukum syarak yang tidak melibatkan dalil qat'i. Di sini tiada ijtihad dalam hukum yang qat'i, sama ada qat'i subut ataupun qat'i dalalah. Sebagai contoh, tiada ijtihad dalam hukum wajibnya solat. Oleh itu, ijtihad berlaku pada isu yang mempunyai pertikaian dan perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Ruang lingkup yang kedua ialah hukum syarak yang sabit dengan nas zonni. Ini termasuklah zonni subut dan zonni dalalah, yang mana zonni subut ialah perbezaan pendapat dalam kalangan mujtahid dalam perkara yang berkaitan dengan sanad dan cara hadis diriwayatkan. Manakala zonni dalalah pula ialah perbezaan pandangan dalam makna yang dikehendaki daripada nas serta kekuatan dalalahnya, seperti am,
khas, mutlak, muqayyad dan lain-lain lagi. Seterusnya, ruang lingkup yang ketiga ialah hukum yang tiada nas secara langsung dalam ijma' dan Al-Quran Sunnah. Yang mana di sini peristiwa yang tiada nas secara langsung daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ijma'. Baiklah, kita beralih pula kepada hukum ijtihad. Terdapat 4 hukum ijtihad, iaitu fardu ain, fardu kifayah, sunat dan haram. Yang mana keempat-empat hukum ini adalah berdasarkan situasi yang berbeza. Hukum yang pertama, fardu ain, adalah berlaku pada diri mujtahid itu sendiri jika berlaku sesuatu peristiwa yang mana pada ketika itu tiada mujtahid lain. Hal ini demikian kerana dikuatiri tiada penyelesaian menurut syarak, dan jika tidak dijawab serta tiada mujtahid kerana melewatkan penjelasan daripada waktu keperluan adalah dilarang. Hukum yang kedua ialah fardu kifayah. Fardu kifayah berlaku jika tidak dikuatiri isu yang ditanya tidak diselesaikan dan pada masa yang sama terdapat mujtahid yang lain. Hukum yang ketiga ialah sunat, di mana sunat jika peristiwa yang belum berlaku. Dan hukum yang terakhir ialah haram, yang mana hukum yang dikeluarkan itu bertentangan dengan nas qat'i atau ijma'. Kemudian kita pergi pula kepada syarat mujtahid. Syarat mujtahid inilah usaha dan tenaga yang dikerahkan oleh para mujtahid untuk mendapatkan hukum syarak. Syarat yang pertama ialah para mujtahid perlulah menguasai semua sumber syarak, berkeupayaan penuh meneliti dan mengolah dalil yang zonni daripada sumber-sumber supaya diletakkan pada kedudukan yang sewajarnya. Syarat yang kedua ialah seorang itu mestilah adil dan menjauhi dosa-dosa yang boleh menjejaskan sifat adil tersebut untuk menjadi seorang mujtahid. Manakala yang ketiga ialah dia perlulah mengetahui makna ayat-ayat hukum dalam Al-Quran sama ada dari segi bahasa maupun syarak. Yang keempat pula ialah para mujtahid perlulah mengetahui hadis-hadis hukum dari segi bahasa dan syarak. Manakala syarat yang kelima ialah mengetahui al-nasikh dan al-mansukh yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Kemudian syarat yang keenam ialah mengetahui dengan mendalam masalah-masalah yang telah disepakati, iaitu ijma'. Syarat yang ketujuh, para mujtahid perlulah menguasai qiyas. Syarat yang ke-8, menguasai ilmu bahasa Arab dari segi nahu, sorof, ma'ani, bayan dan lain-lain. Kemudian syarat yang ke-9, para mujtahid perlulah menguasai ilmu usul fiqh. Dan syarat yang ke-10, perlulah menguasai maqasid syariah, iaitu kefahaman dan pelaksanaan nas-nas syarak. Untuk pengetahuan semua, terdapat 5 kategori mujtahid, iaitu al-mujtahid al-mustaqil, al-mujtahid al-mutlaq ghairul mustaqil, al-mujtahid al-muqayyad, mujtahid at-tarjih, dan yang terakhir iaitu mujtahid al-fatwa. Al-mujtahid al-mustaqil ialah mujtahid yang mempunyai kaedah yang tersendiri untuk mengistinbat hukum syarak. Mereka adalah 4 imam mazhab, iaitu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian al-mujtahid al-mutlaq ghairul mustaqil ialah seorang mujtahid yang memenuhi syarat seorang al-mujtahid al-mustaqil tetapi tidak meletakkan kaedah yang tersendiri untuk mengistinbat hukum, yang mana mereka mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh mujtahid lain. Antara contoh tokoh-tokoh bagi mujtahid al-mutlaq ghairul mustaqil ialah Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar, yang mana mereka adalah ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Yang lain adalah Ibnu Al-Qasim, Al-Za'farani dan lain-lain lagi.
Kemudian, al-mujtahid al-muqayyad pula ialah mujtahid yang terikat dengan mazhab imam, yang mana mereka mempunyai usul yang tersendiri yang disokong oleh dalil tetapi tidak melampaui dalil-dalil dan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Contohnya ialah Hasan bin Ziyad, Al-Karhi, At-Tahawi, Ibnu Abi Zaid, Abu Ishaq dan Al-Abhari. Kemudian kita beralih pula kepada mujtahid at-tarjih. Mereka ialah faqih an-nafs, iaitu pemelihara mazhab imam, mengetahui dan memperaku dalil-dalil yang digunakan oleh imam mazhab serta berupaya mengolah dan memperinci serta membuat pentarjihan tetapi kurang dari segi hafalan, dari segi istinbat hukum, tidak banyak mengetahui usul mazhab. Kemudian yang terakhir ialah mujtahid al-fatwa, yang mana mereka ialah mujtahid yang memelihara, menukil dan memahami isu-isu yang dibincangkan dalam mazhab, tetapi mujtahid ini mempunyai sedikit kekurangan dari segi keupayaan memperaku dalil dan memperinci kias yang digunakan oleh imam mazhab. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.